Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Khadijah binti Khuwailid akan membentangkan tentang tajuk perbincangan kami, iaitu makanan-makanan sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis serta dibuktikan dengan kajian-kajian saintifik. Dalam topik perbincangan kami pada hari ini, kami akan membincangkan tentang madu, kurma, zaitun dan delima. Jadi yang pertama, madu. Terdapat beberapa surah yang menyebut tentang madu, iaitu antaranya dalam surah yang ke-16 pada ayat yang ke-69 yang bermaksud daripada perut lebah itu keluarnya minuman, iaitu madu yang bermacam-macam warna yang akan menjadi ubat kepada umat manusia. Sungguh itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka yang berfikir. Seterusnya dalam hadis Sunan Ibnu Majah juga menyatakan sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang menjilat atau meminum madu 3 pagi sebulan tidak akan ditimpanya bala atau penyakit-penyakit berat. Hadis ini juga menyokong ayat Al-Quran tadi, di mana kedua-duanya membawa maksud bahawa madu itu adalah sejenis ubat kepada umat manusia. Di dalam kajian daripada Anim Agroteknologi menyatakan bahawa madu mengandungi vitamin A, B dan C serta mineral-mineral yang penting untuk tubuh manusia seperti magnesium, fosfat dan kalsium. Selain itu, dalam kajian yang lain pula menyatakan bahawa dalam 100 gram madu terkandung sebanyak 82.4 gram karbohidrat, di mana seperti yang kita tahu, karbohidrat ini adalah pembekal tenaga kepada tubuh badan manusia. Ini membuktikan bahawa madu itu adalah satu sumber yang penting untuk sesuatu sumber yang sangat memberi kelebihan kepada tubuh badan manusia. Seterusnya, madu juga mempunyai antioksidan yang tinggi, iaitu asid fenolik dan asid flavonoid. Kedua-dua asid ini berfungsi untuk melindungi sel daripada rosak akibat daripada radikal bebas atau tekanan oksidatif. Selain itu, asid fenolik ini juga dapat berfungsi sebagai pencegah daripada kanser. Kandungan antioksidan yang tinggi ini akan membantu untuk melambatkan proses penuaan. Seterusnya, madu juga mengandungi choline dan acetylcholine yang mempunyai fungsi kognitif untuk menjaga kekuatan tulang. Jadi, ini menunjukkan bahawa madu ini adalah baik terutamanya kepada mereka yang berusia. Yang terakhir, madu mempunyai oligosaccharides yang akan menggalakkan pertumbuhan bakteria baik dalam usus. Ini menunjukkan bahawa madu adalah antara sumber prebiotik yang akan membantu dalam sistem pencernaan manusia. Jadi itulah antara sedikit sebanyak kelebihan madu yang dapat dibuktikan oleh para saintis yang telah mengkaji dengan lebih mendalam tentang kelebihan-kelebihan dan komposisi kimia di dalam madu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung perbincangan kami pada hari ini dengan satu lagi buah yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu buah delima. Terdapat banyak khasiat yang telah dibuktikan oleh saintis melalui kajian mereka. Namun sebelum itu, saya akan memberikan satu hadis dan satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang buah delima. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 141 yang bermaksud, dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang bersusun dan kebun-kebun yang tidak bersusun, pokok kurma, tanaman yang berlainan rasanya, pokok zaitun, pokok delima yang serupa atau tidak serupa. Makanlah buahnya jika ia telah berbuah dan bayarlah zakat di hari kamu memetiknya. Dan janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Hadis yang menceritakan buah delima pula ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, makanlah buah delima dengan isinya kerana ia dapat mencuci penghadaman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terdapat 4 manfaat buah delima. Yang pertama, ia mempunyai kesan anti keradangan. Keradangan yang kronik boleh menyebabkan penyakit-penyakit serius seperti obesiti, penyakit jantung dan juga kanser. Yang kedua, ia boleh mengurangkan tekanan darah. Ada kajian menyatakan bahawa orang yang mempunyai masalah tekanan darah tinggi, tekanan darahnya boleh direndahkan apabila dia mengamalkan meminum jus buah delima.
Yang ketiga, ia juga boleh memperbaiki memori manusia. Dan yang keempat, ia juga sangatlah bagus untuk baiki pencernaan. Kerana jus buah ini boleh mengurangkan keradangan dan dalam usus dan memperbaiki pencernaan. Dan kini saya akan membentangkan tentang khasiat yang terdapat dalam hadis Al-Quran dan juga kajian saintifik mengenai kurma. Kurma atau nama lain ialah tamar atau nama saintifiknya Phoenix dactylifera adalah sejenis tumbuhan yang kita boleh makan dalam keadaan masak ataupun mentah. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak khasiat yang boleh kita peroleh apabila kita makan buah kurma dalam kehidupan seharian. Contoh yang dapat kita peroleh ialah khasiat untuk ibu mengandung, di mana dalam surah Maryam ayat yang ke-25 yang bermaksud, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Daripada ayat tersebut telah menjelaskan bahawa khasiat buah kurma kepada ibu mengandung. Allah telah memerintahkan Siti Maryam untuk memakan buah kurma tersebut, sedangkan pada waktu itu beliau dalam keadaannya begitu lemah dan lesu ingin melahirkan anak. Penemuan kajian sains telah menemukan bahawa terdapat pelbagai nutrien yang terkandung dalam buah kurma yang diperlukan dalam tubuh manusia. Berdasarkan hadis pula, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, Rasulullah berpesan, berilah makan kepada isteri-isteri kamu yang sedang hamil, dan barang siapa yang memakan buah kurma tersebut semasa hamilnya, maka anak yang akan lahir itu akan menjadi seorang yang penyabar dan bersopan santun, kerana makanan Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa adalah buah kurma. Sekiranya Allah ada menjadikan sesuatu buah yang lebih baik, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi makan kepada Siti Maryam buah yang lebih baik itu. Seterusnya, saya akan menjelaskan khasiat melalui buah kurma daripada kajian saintifik pula. Mengikut kajian Dr. Mahmud Nazim Al-Nasimi dalam buku Tempoh Mengandung dari segi perubatan, fikiah dan perundangan, hasil kajian menunjukkan jus kurma dapat membantu mencengkam rahim semasa proses kelahiran anak. Ia juga dapat memperkuatkan urat-urat rahim ketika hampir waktu bersalin dan membantu memudahkan proses kelahiran bayi. Jus kurma juga dapat mengurangkan risiko berlakunya tumpah darah, menguatkan organ rahim serta berkesan meredakan tekanan darah tinggi. Dalam kajian lain pula, Prof. Madia Asia berkata bahawa buah kurma mampu memanaskan badan dan merangsang kesihatan wanita hamil dan anak yang dikandung, memudahkan wanita bersalin dan juga memberi tenaga. Makanan sunnah yang seterusnya adalah buah zaitun. Buah zaitun merupakan tanaman yang biasanya ditanam di kawasan Mediterranean seperti di Spanyol, Turki, Itali, Tunisia dan Morocco. Buah zaitun ada disebutkan dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat ke-35 yang bermaksud, cahaya itu dinyalakan dengan minyak daripada sebuah pohon yang diberkahi, yakni pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timurnya maupun tidak pula di sebelah baratnya. Hampir-hampir minyaknya sahaja yang menerangi walaupun tidak disentuh api. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak oles kerana minyak zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Gambaran ini jelas menunjukkan bahawa buah zaitun mempunyai banyak keistimewaannya yang tersendiri. Kajian sains mengiktiraf khasiat buah ini khususnya dalam bidang perubatan dan sains pemakanan. Antara manfaat buah atau minyak zaitun adalah dapat merendahkan kadar kolesterol berbahaya, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangkan risiko kanser, menjaga kesihatan jantung, melembutkan kulit dan melambatkan proses penuaan. Kajian terkini mengenai minyak zaitun menunjukkan komponen di dalamnya mempunyai banyak fungsi dari aspek biologi. Komponen seperti fenolik, hidroksityrosol, oleuropen dan tyrosol merupakan antioksidan yang kuat dan berfungsi sebagai penghapus radikal bebas yang baik. Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul di permukaan luar kulit yang sangat cepat bertindak balas merosakkan jaringan sel di dalam tubuh manusia.
Oleh itu, nutrien dari minyak zaitun sangat berguna sebagai ejen antioksida dalam melindungi kulit manusia serta menghalang pengoksidaan lipid yang berkait rapat dengan penyakit kanser, jantung dan penuaan. Sebagai kesimpulan, terbuktilah makanan-makanan sunnah bukan sahaja disebut dalam Al-Quran dan hadis, tetapi telah dibuktikan juga oleh para saintis. Pengguna sewajarnya diberi kefahaman bahawa konteks makanan sunnah bukan sahaja bersandar kepada sunnah Rasulullah semata-mata, malahan perlu dibuktikan secara kajian saintifik yang menyeluruh. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar memilih dan mengambil makanan yang terbaik demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masing-masing. Kepentingan dalam menjaga pemakanan perlulah dititik beratkan dan perlu sentiasa diingati bahawa mencegah itu lebih baik dari mengubati. Sekian itu sahaja dari kami. Terima kasih.